Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung terus pelajaran yang tadi. Kita nak pergi objektif yang keempat. Kita cuba apa? Senaraikan amalan-amalan sedekah yang terdapat di dalam hadis. Okey, tentang senarai tadi, saya tahu pelajar-pelajar saya pun insya-Allah dah dapat tangkap tadi kan. Saya dah nyatakan saya dah nyatakan tentang apa? Adil, tolong orang naik kenderaan, tolong angkat barang, uh, kalimah yang baik, uh, berjalan untuk solat, dan yang terakhir tadi apa dia? Kau mengalihkan barang atau halangan di jalanan. Okay, baik. Dekat buku ni pula, dekat buku ni pula ada tiba-tiba ada 7. Awak cuba tengok, merah, biru, kuning, kelabu, hijau, oranye dan purple. Amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. Macam mana boleh jadi 7 pula? Ustaz sebut tadi 6. Okey, baik. Jangan risau. Bila sebut adil, kat sini adil tu ada pecah dua. Adil macam mana? Okey. Baik, yang pertama. Kita tengok. Okey, kita tengok adil yang pertama. Okey. Adil yang pertama. Okey. Kita mulakan. Saya ambil warna ni. Okey, oleh kerana dia warna oren-oren, kita ambil macam oren-oren sikit lah. Yang pertama, kita tengok sini. Berlaku adil dalam tindakan. Adil lah. Adil lah kita. Adil dipecahkan dua. Adil, seterusnya mendamaikan orang yang bertelingkah. Adil macam mana tu? Okey, jadi hakim, jadilah hakim yang adil. Kalau kita tu hakim, kalau kita pula, iaitu kita ni adil macam mana? Adil iaitu mendamaikan orang yang bertelagah. Kalau tengok, kita tengok kat sini. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, keadilan bagi hakim adalah membuat keputusan. Keadilan bagi hakim adalah membuat keputusan. Itu membuat keputusan yang adil. Manakala keadilan bagi orang yang lain ialah mendamaikan orang yang dalam pertelingkahan. Okey. Jadi kalau tengok warna tadi tu, yang ni adil kita bolehlah mana adil lah dalam tindakan apa-apa saja termasuk kalau jadi hakim kan adil. Seterusnya kalau mendamaikan dua orang tak payah jadi hakim pun tak apa kalau tengok kawan gaduh dan sebagainya kita leraikan okey. Seterusnya kita pergi apakah yang dinyatakan dalam hadis. Okey. Baik, yang berikutnya iaitu membantu orang menaiki kenderaan. Okey, membantu orang menaiki kenderaan itu adalah sedekah. Okey. Selain membantu orang menaiki kenderaan, kita akan nampak iaitu selain membantu orang menaiki kenderaan, seterusnya saya sebut tadi apa dia dalam hadis, membantu orang mengangkat barang dalam kenderaan. Okey. Dan saya sambung lagi. Yang berikutnya, mengucapkan perkataan yang baik. Berkaitan perkataan yang baik, bagaimana pula kita yang selalu maki-maki tu kata-kata kotor, dosa termasuk juga perkataan yang buruk. Apa dia? Termasuk perkataan yang buruk juga kita ejek nama orang. Ni dah besar ni, pelajar saya dah besar, dah tingkatan 3, tak payahlah ejek-ejek nama orang sebenarnya. Dan kalau kita kena ejek pun, kita pun bersifat matang lah. Ni kita dah belajar lah, lepas ni buat tak tahu je kalau orang panggil nama bapak kita ke apa ke. Ya, bapak kita memang itu kan. Dulu saya pun gitu juga kecil-kecil tapi bila kita dah besar, dah matang, ni macam inilah kita dah belajar, tak payahlah Okey. Bagaimana dengan orang yang ejek ejek nama bapak? Okey, kita tengok hadis sebelah tu Hadis sebelah. Kita tengok hadis ni. Okey. Warna hijau juga sama Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang perbuatan mengejek ibu bapa, baginda menjawab. Apa dia? Jawapan Rasulullah. Yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummuhu Dia kau balas balik maksudnya apa dia? Ni mutafaqun alaih maksudnya apa dia? Seseorang mengejek bapa seorang yang lain. Ada sahabat bagi tahu, wahai Rasulullah, macam mana yang kes ejek ibu bapa tu? Kes ejek ibu bapa itu iaitu apa dia? Seseorang mengejek bapa seorang yang lain lalu dia balas dengan ejekan terhadap ibu dan bapa bapa dan ibunya juga membalas juga. Tu ada bagus ke tak tu? Tu tak bagus. Tu Rasulullah cakap, maknanya Rasulullah menyampaikan maksud kat sini saling mengejek. Itu tak baguslah. Itu perbuatan yang tak bagus Okey, baik. Kita teruskan, okey? Kita teruskan iaitu yang warna oranye iaitu berjalan untuk menunaikan solat adalah sedekah. Okey, yang saya dah terangkan tadi. Ini adalah senarai-senarainya iaitu, dan yang terakhir iaitu menghilangkan sesuatu di jalanan menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalanan. Kita tahu kan kadang ada kes orang tuang minyak tu dajjal perdajjal
dia aniaya orang, kes aniaya orang, tuang minyak, buang paku dan sebagainya. Tu jangan buat kita jangan buat. Dan kalau kita nampak benda-benda yang berbahaya, kita tolak tepi buang benda tu InsyaAllah kita akan dapat ganjaran pahala. Yang Allah cakap tadi tu maksud hadis, maksud sedekah tu sendiri iaitu mengharap ganjaran daripada apa? Allah, bukan mengharap ganjaran daripada manusia. Dan yang terakhir, mari kita pergi ke seterusnya, mari kita pergi ke kesimpulan atau pengajaran. Okey, untuk pengajaran hadis, saya nak kita mesti ada ayat kita hendaklah sebagai umat Islam, kita hendaklah kan. Ayat dia mesti mula macam tu. Semua itu kita hendaklah apa. Lepas tu disambung dengan huraian iaitu supaya, agar, kerana. Okey, baik kita cek. Okey, kita cek satu-satu. Okey, apakah pengajaran yang kita dapat daripada hadis? Daripada adil, jalan pergi solat, buang barang, tu semua adalah pengajaran kan? Cuma yang ni ada ayat sikit lah Sebenarnya awak tak perlu pening pun. Cuma kat sini dia buat ayat sikit lah Ayat-ayat yang cantik, okey? Ayat yang cantik. Apa ayat yang cantik tu? Okey. Tengok. Kita hendaklah. Okey, ayat dia sama je semua Ayatnya sama je semua. Okey, awal-awal kita hendaklah. Saya tanda sikit. Kita, alamak terpadam tu tak. Kita tak payahlah Okey. Kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa, tenaga, kemahiran. Nampak sini ada perkataan untuk. Okey, ada perkataan untuk. Okey, ada perkataan untuk. Sorry, untuk ni saya tukar warna lain supaya awak nampak Okey, dia ada kat sini. Kita hendaklah untuk barulah sambung isi. Okey, barulah sambung isi. Untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang bertakwa. Okey, sentiasa memanfaatkan masa. Kita ada masa lagi, tenaga kan, tulang kepak kerat, kemahiran ni, supaya tu pahala tu semua tu. Bantu orang lain, bermanfaat pada orang lain, tu adalah pahala sedekah. Okey, pahala sedekah. Kita sambung lagi. Yang kedua, kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah. Okey, kat sini ada perkataan apa dia? Perkataan dia guna kat sini adalah kerana. Kata sambung ayat kerana apa? Setiap mukmin adalah bersaudara. Tak payah gaduh-gaduh. Kalau ada orang gaduh ke semua, kita tolonglah leraikan tolong leraikan. Okey, sambungannya lagi. Kita hendaklah membantu orang yang menaiki kenderaan atau apa tadi? Mengangkat barang agar. Okey, guna kat sini perkataan apa? Perkataan sambungannya agar apa dia? Okey, agar Allah SWT meringankan urusan kita. Okey. Baik. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa bercakap hal-hal yang baik. Kita hendaklah sentiasa bercakap ni kata-kata yang baik. Hal-hal yang baik. Okey, sambungannya dia pakai perkataan apa kat sini? Kita tengok. Kerana itu merupakan tanda keimanan kita kepada Allah SWT dan hari akhirat. Besok akan dihisap. Okey. Baik, kita sambung lagi. Kita hendaklah sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid. Okey. Sambungannya apa? Dia guna perkataan apa tu? Kerana, okey, kerana amalan ini besar fadilatnya kan? Kerana amalan ini besar fadilatnya. Okey. Baik. Jadi yang terakhir, kita tengok yang terakhir. Okey, yang terakhir, kita hendaklah berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalanan. Okey, di jalanan agar tidak, tengok ada perkataan apa dia? Agar kan? Sambungan agar. Okey, agar tidak memudaratkan orang lain. Agar tidak memudaratkan orang lain. Okey, baik. Kita cek balik. Ada tak dalam pengajaran ni yang disebutkan apa yang disebutkan di dalam hadis ni? Ada tak? Okey. Perkataan yang disebutkan di dalam hadis. Kita cuba cek. Yang pertama, kita hendaklah memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran yang ada untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang bertakwa. Kat sini kita nampak tentang memanfaatkan masa, tenaga, dan kemahiran. Maknanya kita ada lagi tulang empat kerat. Okey, baik. Seterusnya, poin yang disebut dalam hadis tadi, ingat lagi. Poin yang pertama apa dia? Tentang adil kan? Adil. Maknanya apa yang kita nak buat tentang adil ni? Okey, kat sini ada poin apa dia? Mendamaikan dua orang, bersikap adil.
Okey, selepas adil ingat lagi tak apa dia? Tolong naikkan orang, naik kenderaan, tolong orang naik kenderaan dan tolong angkat barang. Ada tak dekat sini? Ada Okey, tolong menaiki kenderaan dan mengangkat apa dia? Mengangkat barang. Sambungan di bawah dia tu Nampak? Tu semua yang disebutkan dalam hadis. Okey, selepas tu apa dia lagi? Iaitu kalimah thayyibah. Kalimah yang baik. Ada tak? Ada kat sini, okey? Kalimatut thayyibah. Bercakap hal-hal yang baik. Okey, sambung lagi. Lepas bercakap hal yang baik tadi, ingat lagi dalam hadis apa dia? Jalan apa? Jalan untuk menunaikan solat. Solat untuk solat. Ada tak? Kat sini ada kan? Menunaikan solat. Okey, ada perkataan menunaikan solat berjemaah. Kita naklah solat berjemaah kat masjid. Kita kan jalan kan solat berjemaah ke masjid. Dan yang terakhir ingat lagi, membuang perkara yang berbahaya di jalan. Okey? Nampak ada tak? Mengalihkan sesuatu yang tak nampak ni Okey, mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan kan? Alihkan. Okey? Baik. Jadi setakat ni saja setakat ni saja. Yang lainnya awak boleh cek dalam buku teks Awak boleh cek dalam buku teks. Setakat ni saja pelajaran kita hingga terakhir. Jadi kalau awak cek buku teks ada latihan-latihan yang menarik ada latihan-latihan yang menarik. Yang tu awak semua boleh kaji sendiri awak boleh kaji sendiri Jadi insya-Allah kita akan jumpa akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.